Dulu ada orang tanya saya, "Ustaz, dia ni mai dengan serban jubah, takkanlah dia nak bohong?" Saya kata, nak kira serban dengan jubah, Abu Jahal pun pakai serban jubah. Dia duduk lama, Ustaz, di Mekah tu. Oh, nak kira lama. Unta duduk lama lagi, tuan-tuan. Nampak masyarakat akan tertipu dengan kaedah-kaedah macam ni, dengan kedatangan-kedatangan macam ni, menyebabkan masyarakat bukan dibawa untuk celik kepada ilmu, bahkan dibawa dan dihumban jatuh ke bawah kejahilan. Kenaan dengan pembohongan ataupun orang yang tak mau, ancaman-ancaman yang tak mau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut kata pembohongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia tak sama macam kita bohong pada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, yang mana inna kadhiban alayya laisa ka kadhiban ala ahad. Siapa yang berbohong atas aku, dia tak sama macam berbohong kepada orang lain. Tak sama, tuan-tuan. Sebab Nabi SAW ini dia membawa kepada kita satu agama. Dia membawa kepada kita satu agama yang nak bawa kita supaya jauh daripada jurang api neraka. Apabila kita acuh tak acuh dengan sunnah, kita tibai dan kita ambil semua apa sahaja yang kata sunnah, kita terima bulat-bulat, seperti mana yang didakwa oleh hari ini berkenaan dengan ajaran tarikat Naqsyabandiyah, yang mengatakan bahawa semua hadis yang ada tu kita terima pakai dan semuanya itu adalah sahih. Lingkup ilmu hadis bila ada kenyataan lagu ni. Dan masalahnya benda ini masuk dalam kalangan masyarakat yang bercakapnya itu adalah titlenya adalah DR di depan. Yang bercakap isu ini, yang menyebarkan hadis-hadis palsu ini, yang bercakapnya adalah title Tuan Guru. Yang bercakapnya title, mohon maaf, ada authority di kalangan masyarakat. Yang bila dibuat secara live-nya, view-nya itu ribuan manusia yang menonton. Dan disebut pula dalam kuliah tersebut berkenaan dengan apa sahaja hadis dan dibawa apa sahaja kenyataan daripada Nabi dan kita terima bulat-bulat. Ini nak mengajak masyarakat bukan ke arah yang bertamadun, tetapi membawa masyarakat dan ummah ke arah kejatuhan, membawa masyarakat dan ummah kepada kejahilan, tuan-tuan. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Maka sambungan daripada hadis tadi, Nabi kata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong secara sengaja kepadaku dan mengatakan aku yang kata, falyatabawwa', bookinglah tempat siap-siap dalam neraka. Muslimin dan muslimat, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang hak buat lagu ni. Tuan-tuan, masyhur, saya selalu bawa cerita ni dalam ceramah kuliah saya. Masyhur cerita berkenaan seekor bewok. Ni apa cerita pagi-pagi bewok ni? Tak apa, saya tengok semua pakat dia menguak, tuan-tuan. Saya bawa main cerita bewok. Masyhur di pesantren, di pondok, sekolah-sekolah, masjid-masjid, cerita tentang bewak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Di bibir-bibir penceramah, hatta bibir penceramah dalam TV, hatta bibir penceramah dalam radio, hatta dibubuh dalam semua kenyataan Facebook, Twitter, Instagram, kisah kata bewak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya daripada kecil
Benda tu hebat kalau kita dengar cerita bewak beriman dengan Nabi ini, tuan-tuan. Hadis ini ada dalam kitab Bidayah wan Nihayah Ibn Katsir bawa. Tetapi periwayatannya sekali lagi kita nak tengok apa yang terjadi dalam masyarakat bila dengar kisah-kisah lagu ni, yang mana dalam teks hadis tersebut Nabi SAW panggil bewak tu. Dan dalam hadis tersebut bewak tu menyut, "Na'am ya Rasulullah." Tuan-tuan, Ibn Asakir dalam kitab tarikh dia kata hadis ni pelik. Pelik. Pasal apa pelik? Bewak cakap Arab. Fasih pula tu. Tak gaduh mengaji nahwu dan saraf dah. Fasih pula tu. Cakap Arab. Yang kita mengaji bahasa Arab berpuluh tahun. Bewak cakap Arab. Lepas tu pula bila ditanya pula, dan bewak itu menyaksikan kebenaran Nabi, mengatakan bahawa siapa yang ikut Muhammad ibn Abdullah ini, dia akan terselamat. Dan siapa yang tinggalkan perjuangan Nabi ini, dia akan terjerumus dalam kecelakaan. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Zahabi dia mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Tetapi kenapa benda ini dalam masyarakat kita masyhur di bibir-bibir, yang gelarnya itu adalah DR Tuan Guru, mohon maaf, Habib, membawa cerita-cerita palsu kepada masyarakat. Sedangkan Nabi kata, "Inna kadhiban alayya laisa kakadhiban ala ahad." Benda ini masyhur, yang menyebabkan kita jatuh ke arah kejahilan, tuan-tuan. Perlukah penyaksian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada seekor bewak? Perlukah? Kalau dibahas di kawasan pondok-pondok dan sebahagiannya, dibahasnya hadis ini mengatakan bahawa bewak ini satu binatang yang menyaksikan kenabian. Nampak dari sudut makna itu memang nampak ada kebenaran. Tetapi bila difokus dan dilihat dari sudut ilmiah, Nabi tak perlu kebenarannya itu daripada seekor binatang, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat hari ini semakin hari semakin jauh daripada sunnah. Maka apa yang Nabi SAW sebut lagi berkenaan dengan orang yang menipu, orang yang menipu kepada Nabi SAW, dalam hadis rawahu Tabrani, apa kata Nabi? "Faman kadzaba alayya bana lahu baitan fi jahannam." Siapa yang berbohong atas aku, yang mengatakan bahawa aku yang kata Nabi, bana lahu baitan fi jahannam, ada satu rumah dalam neraka jahannam. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ambil halabalai berkenaan dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi ini bila diperkotak-katikkan oleh sebahagian daripada orang dan menerima begitu saja apa yang dibawa tanpa dipraktikkan. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Talib selalu sebut dalam kalam dia. Apa Sayyidina Ali sebut, tuan-tuan? Unzuru, selidik, amman ta'khuduna hadzal ilm, daripada mana hampa ambil ilmu itu. Sebab apa? Fa innama huwa dinun, kerana agama, kerana itu adalah agama, tuan-tuan. Kita tak selidik, kita terima bulat-bulat hak mai depan kita dengan jubah dan serban, hak mai depan kita dengan pakaian minyak wangi setengah botol, hak mai depan kita
dalam keadaan yang kita rasa macam gerun. Dulu ada orang tanya saya, "Ustaz, dia ni mai dengan serban jubah, takkanlah dia nak bohong?" Saya kata, nak kira serban dengan jubah, Abu Jahal pun pakai serban jubah. Dia duduk lama, Ustaz, di Mekah tu. Oh, nak kira lama. Unta duduk lama lagi, tuan-tuan. Nampak masyarakat? Masyarakat akan tertipu dengan kaedah-kaedah macam ni, dengan kedatangan-kedatangan macam ni, menyebabkan manusia, masyarakat bukan dibawa untuk celik kepada ilmu, bahkan dibawa dan dihumban jatuh ke bawah kejahilan. Tu tak main lagi da'ayah-da'ayah tentang wali, tu tak main lagi da'ayah-da'ayah tentang kepercayaan kepada wali-wali pula. Wali yang pegang hak ni, wali yang pegang hak ni, wali yang pegang hak ni. Muslimin dan muslimat, ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita berkenaan dengan benda-benda lagu ni, kita kena ingat, kita kena perhati, kita kena pelihara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik kalam Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Albani? La ya'lam anna hadhihi al-bid'ah laysa khuturatuha fi nisbati wahidah ala hiya ala darajat. Orang hak tak mau kepada sunnah ini, dia sebar benda-benda hak mengarut ini, kata Syekh Albani, laysa khuturatuha fi nisbatin wahid. Bukan bahaya dia takat satu ya, bahkan lebih daripada tu, dan dia ada tingkatan-tingkatannya. Apa kata Syekh Albani? Ba'duha syirik. Hak dia sebab tu kadang-kadang boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mana tak syirik, ajak masyarakat, suruh buat benda ni, suruh buat benda ni, suruh buat benda ni, percaya. Macam-macam suruh buat. Dan yang duduk di bawah itu, tuan-tuan, yang berada di bawah, kesian kepada masyarakat bila diajak macam tu. Benda ini disebut dalam madrasah, benda ini disebut di pondok, benda ini disebut benda-benda lagu tu. Anak-anak kita tulis, anak-anak kita tulis, dan tulis pula dibawa, disebar. Sebab tu Syekh Albani rahimahullah kata ba'duha syirik, boleh membawa kepada syirik. Wa ba'duha kufur as-sarih, boleh membawa kepada kufur yang sarih. Dan bahkan ada yang teruk, yang lagi teruk daripada tu, kata Syekh Albani rahimahullah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ancaman Nabi SAW kepada orang-orang hak macam ni, yang tak mau ikut, bila ada susur jalur, kita kata itu bukan sahih, itu bukan benar, itu adalah palsu. Tapi ramai lagi di kalangan kita yang tak mau nak dengar. Ramai lagi di kalangan kita yang terpengaruh. Supaya inilah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, tuan-tuan. Kesian masyarakat akan dijatuhkan ke dalam kehinaan yang amat teruk apabila kita tinggalkan kebenaran yang ada di depan mata kita, tuan-tuan.